Lagi 2.2, integration of trigonometric. So bila kita nak integrate trigonometric, dia ada banyak. Ada yang basic tu okey lah. Ada yang terpaksa guna identity, double angle, kena ingat balik. Double angle formula, compound angle. So kena ingat balik lah. Okey, kalau kita nak integrate, saya galakkan kita refer balik kepada differentiation. Kamu hafal je, differentiate sin dapat apa? Cos. Differentiate cos, pandai pun. Kemudian differentiate tangent dapat apa? Cotangent. Hebat je. Differentiate tangent apa? Secant kan. Kemudian differentiate cotangent, negative cosec. Ini belum masuk integration ni. Ini baru layan perasaan je ni. Okey, kemudian apa lagi? Secant. Secant x. Differentiate secant dapat apa? Sudah. Kok ya betul ni? Apa-apa? Ada ke? Differentiate secant apa? Secant x, tangent x. Ingat tak? Dah lupa dah tu. Negative cosecant x cotangent. Ingat tak? Ni yang saya buat ni, nota ni, ini adalah untuk differentiation. Jadi kalau kita nak gunakan integration, kita baca terbalik. Integrate cos dapat sebelah kiri. Integrate cos dapat sin. Integrate sin dapat negative cos. Betul tak? Integrate secant square akan dapat tangent. Integrate cosecant square mesti dapat negative cotangent. Integrate secant x tangent x dapat secant x. Betul tak? Integrate cosecant x cotangent dapat negative cosecant. Jadi kalau kita nak hafal integration ni, kita boleh hafal daripada differentiation je. Kamu hafal satu je. Sin dapat cos, cos dapat negative sin. Bila integrate, baca sebelah kanan. Baca sebelah kanan, integrate cos mesti dapat sin. Okey, integrate sin dapat apa tadi? Kan betul. Kita baca sebelah kanan. Negative cos. Negative cos. Tetapi jangan lupa differentiate in bracket ni. Per 2. Dah selesai. Kan senang tu. Soalan B pula. Integrate 3 cos 4x minus pi over 2 dx. Nombor salin. Integrate cos dapat apa? Dapat sin positif sin salin. Kemudian differentiate in bracket. Dapat 4. So per 4 lah. Per 4. Tambah C dah selesai. Walaupun banyak sangat ni, 3x tambah 3 sin x dx. Tadi saya suruh hafal differentiate sin dapat cos. Differentiate cos dapat negative sin. Kemudian kalau differentiate tangent dapat secant. Okay. So bila nak integrate, baca sebelah kanan. Sebelah kanan. Jadi sekarang ni, yang pertama apa jawapan? Sin positif lah. Sin. Kemudian per dengan 3 selesai. Integrate sin positif ke negatif? Negatif. Ni tak payah pula. Baru nak semangat dah jawapan. Okey, yang terakhir. Saat yang terakhir. Integrate secant. Dapat tangent. Tangent. Sorry. Ni sepatutnya
Saya salin soalan sepatutnya. Terlebih semangat lah ni. Okey, salin soalan. Mengisi masa lapang je ni. Okey, melengah-lengahkan masa. Okey, kemudian kita akan dapat tangent 3x per dengan 3. Ini pun tolak. Integrate cos sin positif. Sin alpha tolak x over 2 divided by differentiate in bracket negatif 1 per 2 tambah c. Kemudian susun nak balik. Ini positif 10 alpha tolak x per 2 tambah c. Selesai. Okey, kadang-kadang soalan integration kita perlukan menggunakan identity double angle formula. Okey. Sebab contoh dia, katakan kita nak mencari integration of sin squared x dx. Ini kalau kita nak integrate terus, kita takkan dapat sin kuasa 3 per 3. Okey. Jadi kalau jumpa soalan macam ni, kita tak boleh integrate terus. Contoh lain, mungkin kita akan jumpa soalan integrate of cos squared x. Yang ini pun kita tak boleh integrate terus. Okey. Jadi kita mesti menggunakan identities. Antaranya kita akan menggunakan double angle formula. Okey, contoh double angle formula ni kita refer balik yang sebelum ni. Cos double angle kita ada 3 formula. Jadi kalau katakan soalan integration tu hanya melibatkan sin saja, kita mesti menggunakan formula yang ketiga. Kalau katakan integration tu melibatkan cos saja, kita gunakan formula yang kedua. Okey. Kadang-kadang kita akan menggunakan formula, katakan saya nak integrate. Katakan saya nak integrate sin 2x cos x. Ini kalau kita nak integrate ni, kita tak boleh integrate terus. Kita tak boleh integrate sin, lepas tu kita integrate cos. Tak boleh, sebab antara dua trigonometri ni adalah darab. Jadi kita tak boleh integrate terus, kita akan menggunakan identity. Antaranya mungkin kita boleh gunakan formula untuk double angle sin double angle, sin 2a. Okey. Kita lihat contoh. Okey, kita lihat tadi, kalau kita refer kepada identities, formula double angle untuk cos A. Maka kalau hanya menggunakan sin saja, maka kita gunakan formula 1 tolak 2 sin squared A. Jadi, daripada sini kita jadikan sin squared ni sebagai tajuk. Kita proses sehinggalah kita dapat sin squared A ni sebagai tajuk. Kita akan dapat 1 subset 2 cos double angle divided by 2. Okey. Jadi daripada double angle identity tadi, kita jadikan sin squared sebagai tajuk. Jadi kalau kita nak menjawab soalan yang pertama ni, kita nak integrate sin squared x dx. Kita tak boleh integrate terus. Kita tukar kepada gunakan double angle identities. So kita akan dapat, ni sebenarnya 1/2 ni saya boleh keluarkan. Kita akan dapat 1 subset 2 cos double angle. Untuk yang dekat sini kita menggunakan x. So respect to x. Kemudian kita akan teruskan lagi. Barulah kita boleh integrate. Integrate 1 kita akan dapat x. Integrate cos kita akan dapat sin. Dan jangan lupa mesti over 2. Maka kita akan dapat jawapan tambah C. Jangan lupa, tambah C. Kita nak jawab soalan B. Kita nak integrate cos squared 2x dx. Bila jumpa trigonometri kuasa 2, kita tak boleh integrate terus. Dia tak akan dapat cos kuasa 3 per 3. Kita mesti ubah bentuk dulu. Kita ubah bentuk. Antaranya kita boleh menggunakan double angle identities. So, untuk cos double angle, kita akan pilih formula yang ada cos saja. So, boleh rujuk kepada formula double angle. Kemudian kita proses, jadikan cos squared A ni sebagai tajuk. So, kita akan dapat 1 plus cos double angle over 2. Maksudnya, kita jadikan cos squared ni sebagai tajuk, kita proses, akhirnya kita akan dapat 1 tambah cos double angle over 2. Okey. Jadi, sekarang ni kita boleh tukar. So, kita boleh keluarkan 1/2 integration of 1
plus. Okey, sekarang ni kita kena hati-hatilah. Kita kena hati-hati. Sekejap ya. Okey, sekarang ni kalau ikutkan double angle identities, kalau sini 1, sini 1, maka sebelah kanan akan jadi 2. Maksud dia akan, bila daripada kiri nak pergi ke kanan, kita mesti darab 2. Kalau sini 1, maka kanan tu 2. Jadi kalau soalan ni 2x, maka kita akan ambil bukan cos 2a. Kita akan ambil cos 4. Cos 4x. Okey. Sebab kita menggunakan 2. Tadi kita refer tadi 1, sebelah kiri 1, sebelah kanan akan jadi 2. Maksud dia darab 2 lah. Maka kalau kita ada 2x, maka sebelah kanan akan jadi 4x. Okey. So kita teruskan respect to x. Kemudian barulah kita integrate. Integrate yang pertama dapat x. Integrate yang kedua akan dapat sin 4x over 4. Plus c, jangan lupa. Plus c. Okey, kita lihat untuk soalan C pula. Okey, untuk soalan C, kita lihat dulu. Kalau kita refer kepada double angle formula. Okay, kalau kita nak adakan dua-dua sekali, sin dan cos, maka formula kita adalah cos squared A subtract to sin squared A. Ni refer balik pada identities. Okey, kemudian kita nak jawab soalan C ni, integration of, okey, kalau di sini artinya 2 sin squared x subtract to 2 cos squared x dx. Okey, ini kalau ada constant kita boleh factorize. Kemudian kalau kita nak refer kepada identities, dia bermula dengan cos. Jadi saya terbalikkan. So saya factorize negatif. Maka kita boleh tulis cos squared x subtract to sin squared x. Sebab kita nak padankan dengan kita punya double angle identities. Okay. So kalau kita darab balik mesti dapat yang atas. Okay, kemudian bila kita gunakan identities, cos squared subtract to sin squared ni sama dengan cos double angle. So 2x respect to x. Maka kita integrate cos, kita akan dapat negative 2 sin 2x over 2 plus c. Dan kalau kita permudahkan, kita akan dapat negative sin 2x tambah c. Okey, kita lihat soalan D pula. Untuk soalan D ni, kita lihat gabungan sin dan cos. Okey. Jadi kalau kita nak integrate terus memang tak boleh. Sebab sin dan cos tu adalah darab. Jadi tak boleh integrate satu persatu. So apa yang kita buat? Kita boleh gunakan double angle formula, tapi kita rujuk kepada formula sin double angle. So 2 sin A cos A ni double angle formula untuk sin. Kemudian okay, katakan saya terbalikkan ya. So saya terbalikkan. So sin A cos A equals to 1 over 2 sin double angle. Okey, tapi kalau kita lihat soalan D ni, kita perlukan sin, kita perlukan sin 2x cos 2x. Okey, yang ini kita akan ambil bentuk dia sin. Okey, kalau kita lihat di sini, sebelah kiri kita adalah 2. Maka sebelah kanan ni dia akan jadi darab 2. So kita akan ambil 2 darab 2, 4. So kita akan tulis 4x. Sebab bila kita lihat identiti tadi, kalau 1 sebelah kiri, kanan akan jadi 2. Kalau 2 sebelah kiri, kanan akan jadi 4 sebab darab 2. Okay. Maka soalan D ni kita boleh ubah 6 sin 2x cos 2x dx. So saya boleh tulis 6 ni kita boleh factorize. Kemudian kalau kita fokuskan sin 2x cos 2x, dia akan sama dengan 1/2 sin 4x dx. Okey, 6 bagi 2, 3. Dan integrate sin mesti dapat negative cos 4x over 4. Dan jangan lupa tambah c. Kemudian kita permudahkan lagi. Dapatlah negative 3/4 cos 4x tambah c. Okey, kita lihat soalan E pula. Okey, soalan E adalah, ni tadi kita ubah dulu. Daripada identity, saya jadikan sin A
cos A sebagai tajuk. So kita akan dapat 1/2 sin double angle. Okay, sekarang ni soalan dia menggunakan sin 3x cos 3x. Okay, so 1/2 sin. Okay, tadi kita lihat tadi kalau sebelah kiri ni 1, sebelah kanan dia mesti darab 2. So dapat 2. Jadi kalau sebelah kiri ni 3, sebelah kanan mesti jadi 6x sebab 3 darab 2. Okay. Jadi kita boleh jawab soalan E ni. Integration of sin 3x cos 3x dx kita boleh tukar kepada 1/2 saya keluarkan. Integration of sin 6x dx. Jadi kalau kita integrate sin dapat negative cos 6x dan jangan lupa over 6 plus c. Maka kita akan dapat negative 1/12 cos 6x tambah c. Okey, seterusnya kita lihat, kadang-kadang bila kita nak buat integration, kita terpaksa menggunakan compound angle formula. Jadi kita ingat balik, kalau compound angle, contoh sin A plus B akan dapat sin A cos B plus cos A sin B dan seterusnya. Okey, kita lihat contoh. Okey, jadi kita rujuk kepada compound angle. Okay. Jadi kalau kita rujuk kepada compound angle, sin A plus B, patutnya kita akan dapat sin A cos B tambah dengan cos A sin B. Okey. Jadi kalau kita lihat soalan ni, dia ada sin cos plus cosine. Jadi untuk yang A ni, kita boleh ubah bentuk soalan tu. So soalan A ni, saya boleh ubah. Saya salin dulu soalan sin A cos 2x plus, yang ini kita ubah penulisan, cos x sin 2x. Okey, daripada sini kita akan lihat, kita akan nampak A ni sebenarnya adalah x dan B ni adalah 2x. Okay. Kita boleh compare kan. A itu adalah X dan B itu adalah 2X. Jadi bila kita selesaikan, so ini sama dengan, so kita boleh permudahkan semua ni. Kita boleh gunakan sin A plus B. Yang A tadi adalah X, yang B itu adalah 2X. Okay. Maka kalau kita integrate, so kita akan integrate sin 3X dx. So integrate sin, kita akan dapat negative cos 3X over 3 plus c. Dua-dua sin. Okay, dua-dua sin dan dua-dua cos. Biasanya yang ini kita akan menggunakan formula cos. Okay, so kita akan rujuk kepada compound angle identities. So kita boleh gunakan formula cos A plus B. Dia akan sama dengan cos A cos B. Bila sebelah kiri tambah, kanan ni tolak. Sin A, sin B. Okay. Jadi kalau kita nak jawab soalan ni, kita ubah dulu bentuk dia. Okay, so sin 2x, sin 3x, subset to cos 2x, cos 3x. Ini soalan asal lah. Kemudian kita nak padankan dengan kita punya identities. Kita tulis bermula daripada cos. So kita akan ambil cos 2x, cos 3x. Saya factorize negatif. Kemudian yang ini akan jadi negatif sin 2x sin 3x. Bila kita tulis macam ni, baru kita boleh padankan dengan identities. Okay. Maksudnya kita akan rujuk, rupanya A ni adalah 2x, yang B ni adalah 3x. Okay. Sama juga kalau kita refer kat sini. Sama. Okey, maka kita boleh permudahkan. Ini kita akan dapat negatif. Integration of cos A plus B. A tadi 2x, B tadi adalah 3x. So kita akan integrate cos 5x dx. Integrate cos, kita akan dapat sin. So sin 3x over
Bukan sin 3x. So sin 5x over 5 tambah C. Okey, kadang-kadang kita jumpa soalan ada yang kita tak boleh integrate. Kalau trigonometri ni kita tak boleh integrate. Contoh katakan nak integrate sin square, tak boleh. Ni saya sentuh sikit lah. Kalau kita jumpa soalan integrate of sin squared x, yang ni memang tak boleh. Memang tak boleh. Ataupun kita jumpa cos, yang ni pun kita takkan boleh integrate, kecuali kalau kita tukar bentuk. Ataupun kita jumpa soalan integrate of sin x cos x, yang ini pun tak boleh integrate. Sebab kalau katakan sin x plus cos x boleh, tapi kalau darah tak boleh. Jadi apa yang kita buat, kita akan tukar semua soalan ni dengan menggunakan identities. Dia biasanya ada 3. Sama ada kita gunakan compound angle, compound angle formula. Contoh sin A plus B, kena gunakan yang ni. Ataupun kita kadang-kadang terpaksa guna formula double angle identities. Contoh, kita tengok tadi, kadang-kadang kita terpaksa guna formula sum to product ataupun product to sum. Macam ni lah, product to sum identities. Okey, jadi kita akan rujuk kepada formula. Ini saya tulis dulu formula. Ikutkan formula cos A cos B sama dengan 1/2 cos. Ni formula ni diberi dalam exam, kita cuma pilih je cos A subsect to B. Okey, jadi kita padankan dengan soalan. Untuk yang di sini kita kena pasti A yang mana. Kita nampak A itu adalah 15x, yang B itu adalah 4x. Maka soalan kita ni cos 15x cos 4x dx. So kita terus gunakan integration, ataupun 1/2 ni boleh keluarkan terus. Terus kita akan ambil cos A plus B. Tadi kita dah nampak dah, A ni adalah 15, A itu 15. So 15 tambah dengan 4x, boleh tak? 15 tambah dengan 4x. Sebab A itu adalah 15x, B itu adalah 4x. Kita bandingkan je. Kemudian tambah dengan yang kedua ni tolak. A itu 15 dan B itu adalah 4x. Maka kita permudahkan, ini akan jadi cos 19x tambah cos 11x. Yang ni kita belum integrate lagi ni, kita cuma ubah bentuk. Sebab cos darab cos tak boleh integrate. Okay? So daripada sini barulah kita integrate. Integrate cos dapat apa? Sin. Positif ke negatif? Positif. Sebab kita lihat sebelah kiri, bahagi dengan 19. Integrate cos dapat apa? Sama tadi kan? Positif. Positif cos 11x. Ini saja je ni. Okey, tambah dengan sin 11x per 11. Yang tambah C ni kita letak di luar sekali. Integration of, kita ambil ni 1/2 sin A tambah B. Maksudnya 15x tambahlah 4x. Kalau nak buat terus pun boleh. 15 tambah 4, 19. Kemudian saya teruskan lagi.
tolak dengan sin 15 tolak 4, 11x respect to x. Mana datang sebelah ni? Ni kenapa 19? Betul lah. Kita dah tolak kan? Okey, dua ni boleh cancel. Maka soalan ni adalah sin 19x tolak sin 11x. Yang kat sini baru kita boleh integrate. Tadi dalam bentuk cos darab sin, mana boleh integrate. Jadi jawapan yang pertama apa? Positif ke negatif? Negatif. Tengok balik. Per dengan 19. Yang ini akan jadi negatif lagi, positif. Okay tak? Selesai. Jadi step yang pertama, kita refer kepada formula. Cari formula yang cos dengan sin. Cos dulu baru sin. Carilah mana-mana formula. Kau yang ni. Okey, kita lihat contoh C pula. Okey, jadi kalau kita lihat ada gabungan sin, ini bentuk dia, katakan ini adalah sin A, ini adalah sin B. Okey, jadi kita rujuk kepada product to sum identities. So kita cari dua-dua sin, maka kita boleh rujuk kepada formula seperti yang di atas ni lah. Okey, jadi kalau kita nak integrate, maka saya tulis balik soalan. So soalan C ni 3 sin 5x sin x dx. So 3 ni kita boleh factorize, dan kita kena pasti A itu adalah 5x dan B itu adalah x. Jadi kita gunakan identities ni, salin je. So negatif 1/2. Okay, negatif 1/2. Kemudian kita masukkan cos A plus B. Sekarang A kita 5x dan B kita x, jadi cos 6x. Tolak dengan cos, kita tolak pula 5x tolak x. So dapatlah 4x respect to x. So kita permudahkan, dia punya constant ni negatif 3/2, kita boleh factorize. Kemudian kita integrate cos. Integrate cos mesti dapat sin 6x over 6. Okay, kemudian kita integrate cos yang kedua, dapatlah negatif sin 4x over 4, dan akhir sekali kita tutupkan dengan tambah C. Okay. Maka inilah kita punya jawapan. Maknanya kita gunakan identities sin A, sin B. Okey, kita lihat soalan D pula. Okey, soalan D. Kita masih boleh menggunakan formula yang sama. Jadi soalan D ni kita boleh tulis, saya keluarkan setengah ni, ataupun saya salin dulu soalan. So soalan D kita adalah integration of 1/2 sin 7x sin 2x dx. Okay. So yang setengah ni saya boleh keluarkan. Kemudian kita boleh menggunakan rujukan kita identities yang ni. Kita kena pasti A kita adalah 7, B kita adalah 2x. Maka kita gunakan formula. So negatif 1/2, kemudian cos A plus B, maksudnya 7 tambah 2, 9. Okay, kemudian tolak dengan cos A tolak B, 7 tolak 2, 5. Jangan lupa respect to x. Kemudian constant ni kita akan dapat negatif saja, negatif 1/4. Kemudian kita integrate cos. Integrate cos dapat sin 9x per 9. Integrate cos yang kedua, sin juga 5x per 5. Dan kita akan tambah C. Maka itulah kita punya jawapan.